Israel kecam tindakan rejim Zionis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kekejaman Israel dikecam rakyatnya sendiri. Mereka menyuarakan rasa jijik dan membantah serangan berterusan tentera Zionis terhadap Gaza dan Lubnan. Bantahan dibuat ratusan warga Israel yang berkumpul di pekarangan Kementerian Pertahanan di Tel Aviv. Protes diadakan ketika Israel terus menggempur Palestin selain memperluas serangannya terhadap Lubnan dan Iran. To express my disgust at what Israel is doing. It's just spreading murder and killing and disaster all over the Middle East. There's no plan. Every day, so many people are dying just for the sake of revenge and land grab and who knows what. I just came to say enough. It's impossible to stand behind this thing. We have to say it's not right to do it, and we have to protest against it. Sementara itu, Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu tolak cadangan Mesir pada Ahad untuk gencatan senjata jangka pendek dengan Hamas. Walaupun kebanyakan Menteri Israel menyokong cadangan Mesir, Tel Aviv menolak perjanjian itu disebabkan bantahan daripada Netanyahu. Usaha yang diketuai oleh Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar untuk dapatkan gencatan senjata serta memudahkan pertukaran tahanan setakat ini terhenti. Ia berikutan keengganan Netanyahu untuk mempertimbangkan bagi menamatkan konflik. Rejim Zionis meneruskan serangan besar-besaran ke atas Gaza sejak Oktober 2023. Ia dilakukan meskipun terdapat resolusi Majlis Keselamatan PBB UNSC yang menuntut gencatan senjata segera. Hampir 43,000 orang telah terbunuh, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak serta lebih 100,000 yang lain cedera. Di Lubnan pula, angka kematian akibat serangan Israel sejak tahun lalu telah mencecah 2,672 orang dengan lebih 12,400 lagi cedera. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Kesihatan Lubnan. Setakat Isnin pula, sekurang-kurangnya 168 petugas perubatan Lubnan terbunuh. Semalam, Israel melancarkan serangan udara di bandar selatan Ain Baal menyebabkan 7 kematian termasuk 3 paramedik. Sekurang-kurangnya 24 orang turut cedera dalam serangan itu. Pasukan Pertahanan Israel IDF bagaimanapun masih belum buat sebarang komen mengenai insiden tersebut. Masih lagi mengenai kekejaman Israel, Majlis Keselamatan PBB UNSC mengadakan mesyuarat berhubung serangan Israel ke atas Iran hari ini. Mesyuarat itu diadakan selepas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mendesak badan dunia itu ambil pendirian tegas mengenai tindakan pencerobohan Israel. Desakan dibuat menerusi surat kepada Setiausaha Agung PBB dan Presiden UNSC. Beliau turut menggesa PBB dan UNSC yang dianggotai 15 negara kutuk serangan Israel terhadap Iran. Ia beri mesej tegas kepada masyarakat antarabangsa bahawa pencabulan terang-terangan dibuat Israel tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Pemimpin Pasukan Demokratik Syria SDF nafi terlibat serangan di firma pertahanan Turki seperti didakwa kumpulan pemberontak Kurdish di Syria. Kenyataan itu dibuat Komander SDF Mazlum Abdi ketika Turki memperhebat serangan balasnya terhadap sasaran pemberontak Kurdish di Syria dan Iraq. Mazlum mendakwa tiada anggota pasukannya keluar dari wilayah Syria dan masuk ke Turki. Ia hasil siasatan dalaman dijalankan pihaknya. چند جارت داخلی دایه و با یعنی بریار میه ام وکی قصده وکی حزب سوریه دموکراتیک لآخا ترکیه و لباکوری کردستان ام چالکی ناکن و حتی نما نکن برواجی ام ناکن میدان کامتی دا شهر خودت مشاندن سوریه آخا سوریه. Serangan pada 24 Oktober lalu mengorbankan 5 orang awam dan puluhan lagi cedera. Turki mendakwa 2 penyerang yang maut anggota Parti Pekerja Kurdistan PKK.
Gabungan parti pemerintah Jepun hilang majoriti dalam pilihan raya umum semalam. Kekalahan itu sekaligus beri tekanan kepada Perdana Menteri Shigeru Ishiba dalam usaha dapatkan sokongan luar bagi membentuk kerajaan yang stabil. Meski berdepan kekalahan, Ishiba menyatakan komitmennya untuk bentuk kerajaan baru diketuai partinya. Ishiba yang kelihatan muram menyifatkan keputusan itu sebagai sukar. Keputusan itu menonjolkan ketidakpercayaan makin meningkat terhadap Parti Demokratik Liberal didorong skandal dana politik, sekaligus menandakan perubahan sokongan sejak ia kembali berkuasa pada 2012. Peratusan keluar mengundi dianggar cecah 53.81%, lebih rendah daripada pilihan raya 2021. Penanalisis juga percaya keputusan itu menyebabkan Ishiba tidak mungkin capai matlamat utama untuk cadangkan pembaharuan perlembagaan di Parlimen. Filipina keluarkan amaran cuaca baharu mengenai ribut Kongre. Amaran dikeluarkan beberapa hari selepas lebih 116 orang maut dan 39 lagi masih hilang akibat dilanda trami. Hampir sejuta orang masih berlindung di pusat pemindahan atau bersama saudara mara setelah kehilangan rumah atau dipindahkan akibat banjir. Agensi Cuaca Kebangsaan Filipina menyatakan bahawa Kongre akan membawa hujan lebat dan angin kencang bermula petang ini. Kongre dijangka bertambah kuat menjadi taufan menjelang Selasa dan melintasi kepulauan kecil Filipina di utara seawal Rabu. Agensi Meteorologi Jepun berkata, Kongre juga dikenali sebagai taufan nombor 21 berada di timur Filipina pada 9 pagi waktu tempatan dengan kelajuan angin maksimum 126 km sejam. Pentadbiran Cuaca Pusat Taiwan CWA pula meramalkan hujan akan bertambah Rabu ini semasa Kongre mendekati Taiwan. Mengikut unjuran terbaru CWA, ribut itu dijangka melanda kawasan Taitung pada Khamis dan melintasi selatan Taiwan sebelum beralih ke timur laut melalui Selat Taiwan. Demi kesihatan orang awam dan kualiti udara yang lebih baik, kerajaan Bangladesh menetapkan tempoh selama 6 bulan untuk mengalihkan semua kenderaan usang dari Dhaka. Keputusan itu dibuat selepas mengadakan pertemuan dengan pemilik pengangkutan baru-baru ini. Menurut pihak berkuasa pengangkutan jalan Bangladesh, terdapat 28,761 buah bas dan bas mini berdaftar yang berusia lebih 20 tahun. Daripada jumlah itu, 10,500 berada di Dhaka, manakala sebanyak 46,481 buah lori dan kenderaan berat lain berdaftar telah melebihi 25 tahun. Kenderaan lama jelasnya cenderung mengeluarkan lebih banyak gas toksik akibat pembakaran ban api yang tidak lengkap. Sebagai bantuan, kerajaan sedang kaji kemungkinan untuk beri pinjaman kepada pemilik pengangkutan. Ia bagi membolehkan mereka mendapatkan kenderaan baru atau membeli bas elektrik. Pencemaran udara yang menjadi isu utama ibu kota itu adalah salah satu risiko alam sekitar yang paling besar kepada kesihatan. Dengan lebih 20 juta penduduk, Dhaka sering mendahului sebagai bandar dengan kualiti udara paling buruk menurut data Indeks Kualiti Udara. Insiden keganasan di Mexico akibat dadah berterusan. Sekurang-kurangnya 14 orang terbunuh dalam sehari susulan penangkapan pengedar dadah Ismail El-Mayo Zambada di Amerika Syarikat Julai lalu. Pejabat Peguam Negara berkata kebanyakan pembunuhan mangsa berlaku di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Pejabat pendakwa dalam satu kenyataan berkata pihaknya sudah membuka 10 kertas siasatan. Keganasan semakin meningkat sejak penangkapan Zambada. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pertelingkahan antara kumpulan jenayah di Culiacan yang berebut kawasan telah memaksa perniagaan dan sekolah ditutup. Presiden baharu Mexico, Claudia Sheinbaum, telah menghantar ratusan anggota tentera dengan terap berperisai ke Sinaloa untuk cuba mengawal keganasan. Namun usaha beliau masih menemui jalan buntu. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 172 orang terbunuh dan lebih 200 yang lain dilaporkan hilang antara 9 September hingga 18 Oktober. Bekas Presiden Bolivia Evo Morales dakwa dirinya terselamat daripada cubaan bunuh selepas penyerang bersenjata melepaskan tembakan ke arah kenderaannya.
Morales muat naik video di media sosial tunjukkan kesan tembakan pada keretanya serta seorang pemandu yang cedera. Beliau dakwa 4 individu bertopeng yang berpakaian serba hitam dan bersenjata keluar daripada 2 kenderaan dan mula lepaskan tembakan. Insiden itu berlaku ketika beliau dalam perjalanan mengendalikan program tetap hari minggunya. Pihak berkuasa Bolivia masih belum keluarkan sebarang kenyataan mengenai kejadian itu. Menjelang kejohanan Piala Mirnawan 2024 yang akan berlangsung pada 3 hingga 9 November ini, sebanyak 14 pasukan bawah 17 tahun akan berentap termasuk daripada luar negara. Malaysia menghantar 2 pasukan bagi setiap kategori lelaki dan wanita. Kejohanan kali ini menyaksikan penyertaan pasukan luar negara paling banyak, antaranya pasukan Queensland, Australia, Korea, Afrika Selatan, Austria dan Kanada. Timbalan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Arifin Muhammad Ghani berkata, penglibatan pasukan luar negara akan memberi pendedahan luas kepada pasukan hoki negara. So kalau that's why kita bawa kelainan ini untuk memberikan pendedahan awal. Jadi actually kita dapat bermain dengan pelbagai corak permainan. Itu yang penting lah. Kalau kita jemput India, Pakistan, Jepun, sama je Asia kan. So ni kalau dia main qualifier pun macam Datuk Seri sebut tadi, memang kita akan bermain dengan permainan macam ni. So ini yang saya sebut awal pun tadi, pendedahan awal ni amat penting untuk atlet kita dan kita harap melalui Piala Mirnawan ni kita akan dapat melahirkan atlet dengan lebih baik. Beliau berkata demikian dalam sidang media kejohanan Piala Mirnawan 2024 di MSN hari ini. Erik ten Hag dilaporkan telah dipecat sebagai pengurus pasukan Manchester United. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan kelab berkenaan hari ini memaklumkan The Red Devils akan dikendalikan oleh Ruud van Nistelrooy sebagai ketua jurulatih sementara. Pengurusan kelab itu mengucapkan terima kasih kepada Ten Hag atas segala yang telah dilakukannya sepanjang bersama Manchester United dan mendoakan yang baik untuk masa depannya. Ten Hag dilantik pada April 2022 dan membawa kelab itu memenangi 2 trofi domestik iaitu Piala Carabao pada 2023 dan Piala FA pada 2024. Pengendali berusia 54 tahun itu dari Belanda itu mengharungi musim sukar dengan beberapa kekalahan termasuk yang terbaru dalam saingan Liga Perdana Inggeris semalam tewas 1-2 kepada West Ham United. Kerajaan Sepanyol, pengurusan La Liga dan Real Madrid akan menjalankan siasatan berhubung dakwaan penghinaan perkauman terhadap pemain Barcelona pada perlawanan El Clasico di Stadium Bernabeu Sabtu lalu. Media Sepanyol melaporkan penyerang Barcelona Lamine Yamal 17 tahun antara pemain yang menjadi sasaran perkauman dalam perlawanan itu. Perlawanan antara Real Madrid dan Barcelona itu berakhir dengan tuan rumah tumpas 0-4 serta Yamal menjadi antara penjaring. Majlis Sukan tertinggi Sepanyol mengecam insiden itu dan akan mesyuarat pada hari ini untuk membincangkan kes itu. Sekian Dunia 10 dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.